Saya ada terima satu soalan berkenaan dengan markup loan. Ada seorang tanya, markup loan ni ada kes dia, dia punya penjual penjual nak guna lawyer sendiri, peguam sendiri. Semua peguam tak nak guna peguam buyer. Biasanya kan dalam proses markup loan ni, biasanya kita ikut saja penjual ikut buyer punya lawyer, pembeli punya lawyer, okey? Tapi ini penjual di sini sangat-sangat tegas dengan pendirian menggunakan peguam sendiri. Jadi apa yang pembeli boleh buat untuk lindungi kepentingan mereka. Okey. Ini adalah soalan yang ditanya kepada saya. Pertama sekali, sebelum saya menjawab soalan ini, saya ingin terangkan sekali lagi dan jelaskan sekali lagi dan ingatkan sekali lagi kepada anda semua yang menonton bahawa markup loan ini adalah salah. Salah ya di sisi undang-undang. Okey. Jadi jikalau anda didapati membuat markup loan oleh bank berhak tarik balik kemudahan pembiayaan yang diberi kepada anda. Maksudnya tarik balik loan lah, tanpa memberi anda sebarang sebab. Okey. Tolong jangan tanya saya macam mana bank tahu. Okey, tolong ya, jangan tanya saya. Saya tak boleh jawab. Jadi kita berbalik kepada soalan ni. Apa yang pembeli boleh buat untuk melindungi kepentingan mereka? Kalau saya sebagai ejen dalam transaksi ni, apa yang saya akan buat? Saya akan pergi kepada penjual dan slow talk lah. Okey, tanya penjual, kenapa tegas sangat? Kita dah cuba jual rumah ni kan, kenapa tegas sangat? Kenapa memang firm sangat? Tak boleh beranjak? Ada sebab-sebab ke? Sebab biasanya kalau perkara ni berlaku, ini adalah maksudnya kurang kepercayaan. Biasalah, duit bukan sedikit tau. Kadang-kadang boleh beratus-ratus ribu. Takkan you nak tiba-tiba percayakan orang yang beli rumah you kan, dan guna peguam dia kan? Logik lah. Jadi sebagai ejen, apa yang saya akan buat? Saya akan pergi jumpa penjual, saya akan slow talk lah. Kalau saya adalah pembeli, saya akan cuba tanya ejen, kenapa penjual tak nak guna. Biasanya manusia ni ya, adalah makhluk yang beremosi tau. Jadi kerana tak boleh tanya, kepercayaan ni adalah satu emosi yang sangat mendalam. Dia bukan logik tau. You tak boleh tanya, kenapa you tak percaya pada pembeli ni? Tak boleh. Kenapa you tak percaya pada orang ni? Tak ada orang akan jawab. Saya tak percaya lah. Kau berdiri apa? Mereka akan jawab macam tu. Sebab tak ada logik. Okay? Ni adalah satu perasaan. Saya boleh percaya pada anda, saya tak boleh percaya pada anda. Ia adalah satu perasaan. Jadi sebagai ejen hartanah, saya kena faham ini. Dan katakanlah contohnya saya tahu penjual tu terdesak, mungkin nak bayar bil hospital ke. Contoh, bil hospital 100 ribu, rumah jual 500 ribu. Okay? Kalau 10% duit muka, maksudnya 50 ribu saja, tak cukup bayar bil hospital. Jadi mungkin penjual tu rasa kalau semua peguam, lawyer semua dipegang, duit tu dapat cepat tau, boleh bayar hospital. Saya sebagai ejen, saya kena terangkan, okey, bukan macam ni, semua sama saja prosedur. Tapi apa yang saya boleh buat adalah saya pergi kepada buyer. Saya tanya, Encik buyer, memang penjual memang nak jual, tapi penjual minta lebih sikit lah duit muka, 10% jadi 20%. Lepas tu lawyer guna you punya, boleh ke tak? Sebab nak guna duit cepat. Buyer mungkin rasa lega sikit, okey, letaklah, settle. Okey, dia boleh bayar duit. Lepas tu kan buyer dah letak 20%. Bila duit tu dah keluarkan, bila bank disburse duit, dapat baliklah yang bakinya, tak ada hal. Tapi katakanlah seller mati-mati tak nak bekerjasama, masih guna lawyer sendiri. Okey. Jadi saya sebagai ejen kan, apa yang saya akan buat? Saya, walaupun jelah biasanya kalau lancar memang lancar lah, tapi kalau buyer okey, ikut saja. Kalau buyer tak okey kan, saya sebagai ejen, saya akan nasihatkan untuk cari unit lain lah. Kalau seller tak nak bekerjasama, kita boleh cari unit lain. Okey.
Tapi kalau buyer mati-mati nak teruskan, teruskanlah. Itu bukan hal saya lah. Okey. Kenapa saya cakap macam ni ya? Sebab walaupun ada mekanisme yang boleh digunakan untuk pastikan duit tu kembali kepada anda, kepada buyer, anda sebagai buyer. Katakan 100,000, seller punya lawyer tu kena pulangkan. Kalau tak pulangkan, apa yang you kena buat? Itu akan memakan masa yang sangat-sangat panjang dan undang-undang juga. Tak berbaloi lah. Bagi saya itu saja. Pendek katanya, tak berbaloi untuk pening kepala. Kalau you nak buat macam ni kan, demi 100-200 ribu, saya pun tak cakap, saya pun tak galakkan, kerana tak berbaloi. Cari unit yang lain dia. You buat apa you nak pergi gaduh dengan seller tersebut kerana macam tu? Kalau terjadi apa-apa, lebih baik you ambil duit you pergi cari unit baru. Itu yang saya akan cakap pada buyer. Lepas tu saya juga akan pergi kepada penjual, saya seller. Okey, saya dah faham kan? Saya akan cakap dengan penjual, okey penjual, buyer tu dah tolak ansur, dah letak macam ni pun ikut semua terma syarat you nak. Kenapa you pun masih bertegas nak guna lawyer sendiri, tapi buyer tak mau mah. Jadi saya terpaksa carikan unit baru untuk buyer. You renung-renungkan lah. You bagi keputusan tu balik kepada seller. Saya terpaksa renung. Saya terpaksa cari unit baru untuk buyer. Kalau you ubah fikiran, bagi tahu saya lah. Okey. Masa tu apa yang seller akan buat, katakan tadi medical fees. Okey. Saya akan pertimbangkan tau. Bagi mereka pertimbangkan. Kadang-kadang kan mereka tak tahu, mungkin mereka dah ubah cara atau mereka dapat cara baru untuk bayar. Kita tak tahu ya. Okey tak apa, you cari unit baru. Atau mungkin okey tak apa, saya sign. Okey, kita tak tahu. Tapi kalau lepaskan, memang lepaskan lah, bukan rezeki you. Rezeki akan ada, tak ada masalah. Anda tak perlu nampak saja below market value anda beli. Bukan semua below market value akan datangkan duit kepada anda. Okey, anda kena ingat, bukan semua below market value tu bagus tau. Anda baik cari balik. Itu yang saya beri nasihat lah. Beri cadangan, bukan nasihat, cadangan. Tapi mekanisme yang macam mana nak buat tu, yang semua tu saya tak boleh kongsi di sini. Okey. Jadi kalau ada apa-apa soalan yang lain, anda dialu-alukan tanya di ruangan komen. Saya akan ambil sebanyak mana yang saya boleh dan kongsi di sini. Okey, saya harap setakat ni telah membantu anda lah. Okey, ingat, bukan semua unit pelaburan yang below market value tu anda perlu beli. Tak payah. Okey, kadang-kadang adalah lebih baik anda lepaskan kerana itu bukan rezeki anda dan cari yang baru. Okey, bye-bye.